billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya bersiaran dalam program takmir Jakim dan juga Jais menggantikan kuliah bersemuka. Bagi kelas takmir Surau 2 Al-Mursid Kampung Sengaiyu yang berlaku pada hari ini 18 hari bulan Mei tahun 2021. Dan mudah-mudahan kita sentiasa mendapat perlindungan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam mencegah menghindari penyakit COVID-19 ini, kita masih lagi disarankan dan juga masih lagi dalam keadaan PKP supaya kita tidak bersua muka dan sebagainya, supaya kita tidak berada di tempat-tempat awam yang sesak, dan supaya kita jaga penjarakan fizikal kita, tidak bersentuh badan, tidak bersalaman dan sebagainya. Kemudian sentiasa memakai pelitup muka seumpama ini, pelitup hidung dan mulut untuk mencegah jangkitan. Sebenarnya itu semuanya adalah usaha kita agar Allah Subhanahu wa taala menarik balik atau mengangkat segala musibah yang ada di dunia ini, untuk sama-sama memohon pada Allah Taala dipermudahkan segala urusan kita, urusan agama kita, urusan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran secara online pada hari ini, yaitu dalam pelajaran tafsir ayat yang ke-85 surah An-Nisa. Ayat 85 surah An-Nisa. Ayatnya berbunyi demikian, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir ini, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, maksud ayat ini ialah may yasfa' safa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat ataupun memberikan bantuan yang baik,
dari segi agama Islam. Kebaikan itu dari segi agama, yakun lahu nasibum minha, maka nescaya ia akan memperolehi pahala yang sama daripadanya. Maknanya kat situ ialah sesiapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, memberi syafaat, iaitu daripada hasil daripada dorongan ataupun nasihat ataupun tingkah laku yang baik, dan semua itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang membuat demikian akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya itu. Kemudian sambung lagi perasa ayat ini, wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Sesiapa juga yang memberi syafaat, sesiapa juga yang menjadi tauladan ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk dari segi agama Islam, dan perbuatan itu diikuti oleh orang lain, maka dia juga akan menerima musibah yang sama, iaitu memikul tanggungjawab beban dosa sama seperti orang yang melakukannya. Jadi mana tuan-tuan, dua perkara dalam ayat ini kita kena ambil perhatian. Itu adalah nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat 85 ini dalam surah An-Nisa. Semoga perjalanan kehidupan kita ini akan menjadi perjalanan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa berhati-hati supaya kita ini tidak menjadi contoh yang tidak baik kepada orang lain, terutamanya kepada keluarga kita, isteri dan juga anak-anak, dan juga sahabat-sahabat handai kita. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tuan-tuan, kita lihat ramai di antara ulama-ulama kita cerdik pandai dalam Islam. Mereka berlumba-lumba menuturkan perkataan-perkataan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dari segi agama. Para ulama kita yang dahulu telah memberikan jalan yang terbaik bagaimana nak kita ikuti pada zaman sekarang ini, iaitu para ulama-ulama yang besar dahulu. Mereka menulis kitab-kitab, mereka menulis tafsir, menulis al-hadis, dan juga lain-lain ilmu agama. Dan walaupun mereka, iaitu para ulama itu, telah meninggal dunia berpuluh-puluh tahun, beribu tahun yang lalu, tetapi hasil karyanya masih lagi diguna pakai oleh masyarakat Islam, dan ilmu-ilmunya itu dituruti, diikuti, diamalkan oleh masyarakat Islam pada masa kini. Sebenarnya para ulama berkenaan mendapat pahala amalan soleh yang berterusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amal soleh yang berterusan. Jadi kita ni, apa yang kita buat untuk perkembangan Islam, apa yang kita buat untuk pembangunan umat Islam dari segi rohani, apa yang kita buat untuk sampai ke medan hadapan supaya masyarakat Islam betul-betul faham apa itu sebenarnya Islam dan mengapa kita ini berada dalam agama Islam.
mengapa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga sebut berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60, Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sesiapa yang mengerjakan perkara kebaikan, maka baginya 10 kali ganda kebaikan itu akan diperoleh oleh mereka. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidaklah dibalas akan dia melainkan sebanyak kejahatan yang dilakukan itu, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi tuan-tuan para pendengar hadirin sekalian dan puan-puan pendengar sekalian, daripada dua perasaan ayat ini dalam surah Al-An'am ayat 60 memberi gambaran kepada kita bahawasanya kita diperintah oleh Allah untuk buat baik. Baik dari segi agama Islam. Kerana tuan-tuan, kadang-kadang manusia ini dia baik dari segi agama, baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak baik dari segi manusia. Kadang-kadang baik dari segi manusia, tetapi tak baik dari segi Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Islam itu sendiri. Maka di manakah yang kita nak pilih? Iaitu kita pilih kebaikan-kebaikan itu datang daripada Allah, dan kepada Allah juga akan kita dikembalikannya. Jangan kita rasa ada pujian daripada manusia, kita pun merasa macam gah. Jadi maknanya kita buat perkara-perkara yang dipuji oleh manusia. Tetapi dalam waktu yang sama, Allah langsung tidak memandang kita, dan Allah langsung tidak memberikan apa-apa infak, pahala dan sebagainya kebaikan-kebaikan untuk kita raih di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan, para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairi kafa'ilihi." Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, samalah seperti ia melakukan kebaikan itu. Ini tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, daripada potongan ayat tadi dan juga daripada hadis-hadis dan juga Al-Quran yang saya sebutkan tadi, maka layaklah kita ni menjadi orang yang terbaik. Simple saja tuan-tuan. Selepas Ramadan ini, kita menyuruh orang berbuat baik. Kita membawa anak dan isteri kita ataupun diri kita sendiri untuk menyambung puasa 6. Maka itu adalah satu perbuatan yang baik, khair. Perbuatan yang baik, perbuatan yang hasanah. Maka apabila ia lakukan dan diikuti oleh orang yang diseru untuk melakukan perbuatan baik itu, maka dia juga sama seperti melakukannya. Sama juga tuan-tuan, pada bulan Ramadan yang lalu, kita biasa ataupun kita selalu memberi makan, memberi minum untuk orang berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, memberi minum orang berbuka puasa, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Maka itu juga adalah satu kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan ini luas dia punya skopnya. Begitu juga dengan kejahatan. Luas juga skopnya. Bidang kejahatan itu dan kebaikan itu memang amat luas. Jadi kadang-kadang kita duduk kat rumah pun ada kebaikan, kita duduk kat rumah pun ada kejahatan. Dalam keadaan PKP ini kita tak banyak keluar rumah. Kita hanya duduk di rumah saja, dan juga kadang kalau ada yang kebun tu bekerjalah kebun,
ataupun bersih-bersihkan rumah. Kalau tidak pun kita berehat, kita baca kitab, kita tidur dan sebagainya. Maka apabila kita dalam keadaan begitu, kita berpuasa, kita niat ikhlas kepada Allah SWT, kita lakukan solat fardu dan juga solat sunat. Kita lakukan solat fardu bagi lelaki, kita pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Maka kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. Maka itu juga adalah satu kebaikan. Ada hikmah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Allah turunkan bala bencana COVID-19 ini sebenarnya ada hikmah. Supaya kita ini, manusia ini, yang mungkin, saya tidak mengatakan betul, mungkin ada sebahagian daripada kita umat Islam terpesong akidahnya, terpesong syariahnya, terpesong akhlaknya, kerana kita terlalu mengikut nafsu, hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang syariah, yang tidak baik kita ikuti, dan selama ini kita beramal dengannya. Maka Allah nak berperingatan kepada kita, maka diturunkan kita penyakit yang berjangkit yang kita tak nampak. Jadi oleh itu, kita ambillah perhatian, kita ambil pendekatan supaya kita ni lebih hampir kepada Allah SWT dan yutan balik kembali, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membazir waktu, membazir harta dan sebagainya pada masa-masa yang lalu. Pada masa sekarang tuan-tuan, kita relax. Kita tidak perlu membazir masa, kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket bersesak-sesak, berebut-rebut beli barang. Kerana itu ada kemungkinan boleh menjadikan kluster terbaru COVID-19. Jadi kita hanya banyak duduk di rumah, memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat duha kita lakukan, solat witir malam kita buat, solat fardu kita lakukan dengan cara berjamaah. Kita boleh baca Quran, kita boleh membuat perkara-perkara kebaikan, amal-amal soleh. Dan dengan amalan-amalan sedemikianlah yang boleh membantu kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bermula di alam kubur. Kerana tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, apabila kita mati nanti, 3 perkara yang akan mengiringi kita ke alam kubur. 2 akan balik, 1 akan setia bersama dengan kita. 2 yang balik itu ialah keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, bagaimana mengaku sayang sekalipun, mengaku cinta dan sebagainya sekalipun, maka dia akan balik, dia akan tunggu, dia tak akan tunggu dalam kubur. Dia tak akan masuk sama-sama kita dalam kubur, tak, ditinggalkan kita seorang diri. Mereka juga akan balik ke rumah masing-masing. Kemudian harta kita, kereta kita yang besar, rumah kita yang besar, kita tinggalkan. Kain lapik tempat jenazah kita juga akan dibawa balik. Bantal yang untuk kita baring pun di dalam kerenda itu pun akan diambil balik oleh ahli keluarga kita. Semuanya akan balik. Tinggallah kita seorang diri kat situ. Apa yang peneman kita, iaitu amal kebaikan kita, amalan soleh kita, dan amalan-amalan yang hasanah, safa'atan hasanah tadi itu. Safa'ah iaitu kerja-kerja kita yang baik. Yang baik maknanya ialah baik dari segi agama Islam. Jadi maknanya kat situ, itulah yang akan menemani kita ketika kita berada di alam kubur nanti. Apabila datang 2 malaikat Munkar dan Nakir, amalan-amalan inilah yang akan menjawab segala persoalan yang ditimbulkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kita hanya rehat, duduk saja, dan 2 malaikat itu akan berkata, tidurlah kamu, duduklah kamu di sini menunggu hari kiamat. Dan dinampakkan sudah lorong-lorong ke surga dan ditutupnya lorong-lorong ke neraka.
dengan izin, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana ketika hidup di atas muka bumi ini, kita sentiasa membuat syafaatan hasanah, maka kita mendapat pahala seperti yang kita lakukan, seperti yang orang lain lakukan apabila kita menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Maka oleh yang demikian, marilah sama-sama saya jaga tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita jaga kebaikan-kebaikan yang ada ini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam sekitar, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita jaga supaya kita ini berada di alam kubur nanti, di akhirat nanti akan dijaga oleh mereka pula, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga kita. Kalau ketika kita hidup, kita jaga kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita turuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, wa may yasfa' syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflum minha. Sesiapa yang buat kejahatan, walaupun dia tak buat kejahatan, tapi dia mempromosi kejahatan. Kat TV dia mempromosi kejahatan, terbuka dia punya aurat, menampakkan kecantikan, menjadikan orang gairah kepadanya, menampakkan aurat di luar sana, ya, buka aurat, tidak menutup aurat ketika berjalan di mana-mana di luar, dia berhubung dengan mahram orang yang ajnabi dan sebagainya. Maka pada ketika itu dosanya kemudian dia akan diikuti oleh orang lain. Dosa orang yang mengikuti itu akan dipikul bersama oleh kita, oleh orang yang diikuti tadi itu, dan kita juga berdosa dan kita memikul tanggungjawab dosa orang lain itu kepada kita. Maka itulah sebenarnya orang yang dikatakan muflis, orang yang dikatakan muflis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang masyhur. Maka tuan-tuan dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam akhir ayat ini Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Yes, tuan-tuan. Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa menurunkan wabak penyakit. Allah juga berkuasa menarik balik segala penyakit berkenaan. Allah juga apabila menurunkan satu penyakit ada penyembuhnya. Tetapi dengan syarat kita sentiasa berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih, kita sayang kepada Allah, kita hampir dengannya. Kita takut juga dengan Allah, kita rasa bimbang dengan Allah, maka kita hampir juga dengannya. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya sama ada kita sayang dengan Allah, kita kasih dengan Allah, ataupun kita takut dengan Allah, ataupun kita bimbang dengan Allah, maka kita sentiasa berhampir dengannya, dan kita sentiasa berdoa mohon segala limpah kurnianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hidup kita ini akan menjadi hidup yang sukses, iaitu hidup yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup di dunia ini kita sebagai orang dagang, kita mencari sebanyak mungkin bekalan-bekalan untuk kita menjalani kehidupan seterusnya di alam kubur dan juga di pada mahsyar
dan juga di akhirat nanti. Kita cari bekalan. Ya, kita cari bekalan sebaik mungkin, bekalan-bekalan yang baik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengakhiri kuliah kita, kuliah online kita pada pagi ini, jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang beriman dan juga orang-orang alim, para ulama, para asatizah kita, maka kita ni akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dianugerahi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik yang berterusan ketika kita hidup. Allah akan mencampakkan nur iman kita dalam hati kita, dan sentiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang laga, kita tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita sentiasa takarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya Allah saja yang boleh memberi segala-galanya kepada kita dan juga boleh menarik segala nikmat-nikmat yang ada pada kita. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Andainya ada berlaku kesalahan kesilapan dan juga terkasar bahasa dan sebagainya, maka saya mohon keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.